warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tajuk kepentingan elemen jasmani, emosi, rohani dan intelektual insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi ialah Nada Izzati binti Husin. Okey, kita akan teruskan dengan dengan maksud falsafah dari segi etimologi yang bermaksud love of wisdom or knowledge. Okey, dari segi terminologi ada banyak pendapat. Salah satunya ialah Plato yang mengatakan bahawa falsafah adalah kajian terhadap sesuatu yang baik, benar dan cantik. Okey, falsafah pendidikan pula bermaksud kajian tentang makna, tujuan serta kaedah asas atau pembelajaran. Falsafah pendidikan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Okey, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum, saya Dik Nurlaini binti Abdul Aziz akan bentangkan tentang latar belakang kajian. Okey, sebelum kemerdekaan, pendidikan yang wujud adalah terasing selari dengan corak pemerintahan pecah perintah yang diamalkan oleh Inggeris. Setiap kaum telah menubuhkan 86 buah sekolah yang menggunakan bahasa pengantar, guru, buku dan kurikulum masing-masing. Selepas kemerdekaan, barulah timbul kesedaran untuk mewujudkan satu sistem persekolahan. Jadi beberapa ahli jawatan kuasa telah dilantik untuk mengkaji sistem persekolahan dan menghasilkan laporan. Antara laporan yang dihasilkan adalah yang pertama, laporan Barnes 1951 yang menyatakan tentang menambah baik dan menyemak keadaan pendidikan kaum Melayu. Yang kedua adalah laporan Fenhu 1951 yang menyemak pendidikan kaum Cina. Yang ketiga adalah Ordinan Pelajaran yang mengesyorkan sekolah kebangsaan sebagai sistem persekolahan kebangsaan. Dan yang akhir sekali adalah laporan Razak 1956 yang meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk mencapai perpaduan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Nafara binti Muhammad Darul. Nombor matrik 1192691. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan bahagian skop kajian. Untuk skop kajian ini, kami telah memfokuskan kajian kami terhadap para pelajar sahaja. Dan limitasi kajian yang kami lakukan ini adalah berdasarkan objektif kajian kami, iaitu untuk memahami konsep, mengkaji hubungan emosi dan rohani, dan juga untuk mengkaji keberkesanan jasmani dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Mengapa kami ingin memahami konsep, iaitu konsep intelektual insan dalam falsafah pendidikan kebangsaan? Hal ini kerana mengetahui atau memahami konsep amat penting untuk kita melakukan sesuatu kajian. Dan apabila pengkaji memahami konsep terhadap kajian tersebut, ia akan memudahkan pengkaji untuk melakukan kajian. Seterusnya, mengapa pengkaji ingin mengkaji hubungan antara elemen emosi dan juga rohani dalam sistem pendidikan kebangsaan? Hal ini kerana pengkaji ingin mengetahui adakah emosi dan juga rohani amat penting dalam diri para pelajar untuk pembelajaran mereka. Dan yang terakhir sekali adalah untuk mengkaji keberkesanan elemen jasmani dalam sistem pengajaran dan pembelajaran pelajar. Di sini pengkaji ingin mengetahui adakah elemen jasmani yang telah dinyatakan, yang telah dilakukan oleh
dalam sistem pengajaran dan pembelajaran memberansangkan ataupun sebaliknya? Adakah elemen jasmani ini memberi satu impak yang positif ataupun negatif untuk pelajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulekha binti Osman, nombor matrik 1191388. Saya akan membentangkan tentang metodologi kajian. Metodologi bermaksud cara, kaedah dan pendekatan yang digunakan untuk mencapai objektif dan matlamat kajian. Kami menggunakan kaedah penyelidikan perpustakaan di mana secara atas talian ataupun lebih dikenali sebagai library research. Kami menggunakan perpustakaan USIM iaitu lib.usim.edu.my. Selain itu, kami juga menggunakan Google Scholar dan Journal di mana kami mencari kajian yang lepas-lepas daripada para pengkaji yang berkaitan. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terusnya dapatkan kajian untuk memahami konsep dan beberapa definisi. Ada 5 definisi. Yang pertama sekali definisi falsafah yang bermaksud berfikir secara logik. Yang kedua, definisi intelektual iaitu orang yang mempunyai kemahiran yang tinggi untuk berfikir. Yang ketiga, definisi insan iaitu merujuk kepada pencipta insan itu sendiri iaitu Allah Ta'ala. Yang keempat, definisi falsafah pendidikan kebangsaan iaitu dasar pendidikan yang dilaksanakan di Malaysia. Yang kelima, definisi intelektual insan ialah menguasai kemahiran dalam sesuatu ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aminah Nadira. Saya akan teruskan dengan pembentangan yang seterusnya iaitu jawapan kepada objektif yang kedua iaitu objektif untuk mengkaji hubung kait di antara elemen emosi dan juga elemen rohani dalam sistem falsafah pendidikan kebangsaan. Okey, sebelum itu saya akan menerangkan lagi apakah itu maksud FPK. FPK ni merupakan satu penggubalan dasar undang-undang iaitu dasar pendidikan yang mana ia diterapkan pada negara Malaysia. Manakala emosi pula adalah satu perasaan yang kuat tentang sesuatu. Manakala rohani pula bermaksud satu sifat roh ataupun yang berkaitan dengan jiwa yang lebih tepat dengan keagamaan ataupun ketuhanan. So, jadi bila kita kaitkan di antara emosi dan rohani ini amatlah berkait. Kerana emosi adalah satu perasaan yang kuat. Jika digabungkan dengan rohani, maka ia akan jadi satu perasaan yang kuat tentang keagamaan. Contohnya, satu kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan, iaitu seperti agama Islam, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi, hubung kait antara emosi dan rohani ini dapat menjadikan falsafah pendidikan kebangsaan ini menjadi lebih kukuh dan lebih kuat. Sebagai contoh, apabila elemen emosi dan elemen rohani diterapkan menerusi pendidikan Islam dan juga pendidikan moral, ianya dapat memberi kesedaran kepada guru maupun pelajar tentang kewujudan Tuhan sekaligus dapat memberikan kepribadian yang baik dan dapat membentuk akhlak yang baik dalam diri mereka. Terusnya, saya akan memberikan jawapan kepada objektif untuk mengkaji keberkesanan elemen jasmani dalam sistem pengajaran dan juga pembelajaran pelajar. Menerusi Jenny 1961, menurut Jenny, jasmani bertujuan untuk meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti sosial dan fizikal, iaitu melalui satu proses. Manakala menurut William 1964 pula berpendapat bahawa jasmani adalah satu program untuk perkembangan fizikal. Maka, apabila elemen jasmani diterapkan pada falsafah pendidikan kebangsaan dan juga pada sistem pengajaran dan pembelajaran pelajar, maka peningkatan dalam psikomotor dan juga neuromuskular pelajar akan bertambah dan mereka akan dapat fokus kepada pelajaran dan juga dapat menyeimbangkan di antara jasmani dan juga pendidikan, iaitu mereka dapat mencerdaskan otak di samping menerima pembelajaran dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azan Amira binti Jani akan membentangkan bahagian
implikasi, cadangan serta kesimpulan. Seperti yang kita sedia maklum, pendidikan di Malaysia adalah berpandukan kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang mana ia memberi implikasi serta kesan kepada individu, para pendidik serta industri pendidikan. FPK dapat membantu memperkembangkan potensi diri individu untuk menjadi individu yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani serta intelektual. Ianya bukan sahaja menjadikan individu itu individu yang berilmu, tetapi menjadikan insan itu insan yang berakhlak mulia dan mampu untuk berbakti kepada masyarakat serta negara. Kandungan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia perlulah difahami dan diaplikasikan oleh para pendidik agar matlamat pendidikan di Malaysia tercapai. FPK bukan sahaja merangkumi aspek pembelajaran, tetapi merangkumi aspek sosial. Kemahiran sosial perlu ada pada setiap diri individu dan perlu diasah daripada zaman persekolahan melalui aktiviti-aktiviti sosial seperti aktiviti kesukanan, kurikulum dan sebagainya. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Kementerian Pendidikan boleh menambah ataupun memperluaskan aplikasi dan medium pembelajaran dan pengajaran secara atas talian agar para pendidik serta pelajar dapat menjalankan proses PMP mereka dalam masa dan waktu yang fleksibel. Seterusnya, fasiliti yang mencukupi di dalam satu institusi pendidikan, contohnya seperti rangkaian internet, komputer dan tempat pembelajaran yang kondusif dan selesa dan sebagainya. Seterusnya adalah menyediakan latihan dan kursus yang mencukupi kepada para pendidik supaya strategi penyampaian yang mereka gunakan adalah mengikut peredaran masa dan dapat memberi impak dan kesan kepada para pelajar. Kesimpulannya di sini, tanpa FPK, sistem pendidikan di Malaysia akan berada di takuk yang lama buat selama-lamanya tanpa sebarang pembaharuan. Jadi, kita perlulah memahami apa itu falsafah pendidikan kebangsaan supaya kita menjadi individu yang berjaya dan seimbang daripada 4 aspek tadi. Sampai di situ saja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.